Ibadah korban ini adalah ibadah yang sangat istimewa dalam agama kita. Apa sebab? Kerana ibadah korban ni salah satu daripada ibadah yang tertua di dunia. Salah satu. Dia dalam orang kata ibadah korban tu satu ibadah yang dia berbeza dengan ibadah-ibadah yang lain. Bagaimana dengan pandangan Datuk Ustaz? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujian darimu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmat-Mu. Terima kasih Yang Berusaha Al-Fadhil Ustaz Muhammad Mustafa selaku pengurus projek Korban Ikhlas. Seterusnya yang kita raikan para pelayar yang menonton siaran kita pada malam ini, tak kira di mana berada. Yang menonton dari utara moga sejahtera, yang menonton dari timur moga terus makmur, yang menonton dari barat moga dapat berkat, yang menonton dari selatan moga dapat keampunan. Alhamdulillah kita bertemu pada kesempatan malam ini di dalam program yang dibawakan kepada kita oleh Yayasan Ikhlas. Seperti yang kita maklum, ibadah korban ini adalah ibadah yang sangat istimewa dalam agama kita. Apa sebab? Kerana ibadah korban ni salah satu daripada ibadah yang tertua di dunia. Salah satu. Dia dalam kajian para ulama, ibadat ini ada 3 yang paling tua. Yang nombor 1 sekali adalah ibadah korban. Korban ni disebutkan dalam Quran surah Al-Ma'idah ayat 27, dilakukan pertama kalinya oleh anak-anak Nabi Adam AS, dan cerita ini masyhur. Yang kedua, korban ibadah yang paling tua adalah solat. Ini disebut di dalam surah Al-Muddathir ayat 40 sampai 43. Walaupun ada di kalangan masyarakat heran kenapa solat jadi ibadah tertua, yang kedua tertua di dunia. Bukankah ianya hanya disyariatkan selepas Isra' Mi'raj? Ini disebutkan di dalam kitab Hasyiatul Barmawi, li'anna umama sabiqata lam yakun fi salatihim ruku'un. Umat-umat dahulu sembahyang mereka ada tapi tidak ada rukuk. Dan rukuk itu hanya kali pertama diperkenalkan selepas Isra' Mi'raj. Sebagaimana kata Sayyidina Ali, awwala salatin raka'na fiha al-usru. Sembahyang pertama kami rukuk adalah sembahyang asar. Faqultu ya Rasulullah ma hadha? Ini apa hal kita membongkok ni Rasulullah? Nabi menjawab, bihadza umirtu. Ini yang aku diarahkan dalam Isra' Mi'raj. Ini hadis riwayat Al-Bazzar dan juga At-Tabrani. Ibadah ketiga yang tertua di dunia adalah ibadat puasa. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Sebab itu orang yang nak melakukan ibadah korban ini mempunyai banyak sungguh hadis-hadis menyebut tentang fadilat-fadilat dia. Seperti yang Ustaz bacakan di awal tadi tentang fadilat orang yang melakukan korban, amalan yang dia lakukan itu begitu luar biasa sekali, banyak sekali dia punya fadilat. Sebab itu orang yang tidak mau melakukan ibadah korban ini ditegur oleh para ulama, sebab korban ni dia sunat muakkad alal kifayah. Sunat muakkad alal kifayah ini adalah sunat yang dituntut pada orang yang memiliki kemampuan. Kemampuan iaitu dia ada 4 syarat. Seorang itu apabila dia adalah seorang Muslim. Yang kedua, dia orang berakal, bukannya gila. Yang ketiga, dia merdeka, tidak dipenjarakan. Yang keempat, ada kemampuan. Mampu ni adalah dia memiliki balance. Setelah belanja, dia tolak nafkah dirinya dan orang-orang di bawah tanggungannya. Sama ada makanan, pakaian dan macam-macam. Tolak semua hutang, ansuran dan bagian lagi. Adalah balance misalnya 4,500.
dan dia masih lagi tak nak, maka itulah yang Nabi sebut, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang ada lebihan rezeki tapi dia tak nak korban, jangan masuk dekati pun masjid-masjid kami. Ini hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Sebab itu dalam kitab Al-Iqna' disebutkan bahawa makruh bagi orang yang ada kemampuan untuk meninggalkan ibadah korban ini. Mungkin kita kata, Ustaz, saya lepas tolak semua kereta, tolak rumah dan macam-macam, tinggal 500 saja. Sedangkan korban sekarang ni 700, 900 lebih. Macam mana? Ini jangan susah hati kerana ada agensi-agensi tertentu yang menawarkan serendah RM390. Jadi masih di dalam ruang lingkup kemampuan kita lagi. Sebab itu kelebihan korban ni tak ada orang boleh nafi. Ma amila ibnu Adam yauman nahrin amala ahabba ilallah azza wa jalla bin ihraqatid dam. Pada hari raya, kata Nabi, kata Aisyah, dia dengar Nabi sebut, pada hari raya, ibadah yang paling Allah suka sekali tengok hamba dia buat adalah menumpahkan darah. Bukannya berperang tetapi berkorban. Jadi kita hari raya nanti pergi semayang, orang yang tak buat korban ada pahala tapi dia kurang dicintai berbanding dengan orang yang datang semayang tapi dia buat korban. Jadi kenapa sampai begitu? Sebab innahu la ya'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa azlafiha wa asy'ariha. Kerana haiwan korban itu nanti akan datang pada hari kiamat sekali dengan tanduk dia, kuku dia dan bulu-bulu dia. Apa dia akan buat? Dia akan letakkan di atas neraca timbangan kita. Wa inna dama la yaqa'u min Allah azza wa jalla bi makanin qabla an yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsan. Dan kata Nabi, darah binatang itu mendapat kedudukan yang begitu istimewa di sisi Allah sebelum dia jatuh ke bumi lagi. Justru itu, ikhlaskanlah hati kamu ketika melakukan ibadah korban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Baik, itulah bagi kita, orang lain, orang-orang yang nak melakukan ibadah korban ini, dia ada dia punya pantang larang dia. Sebab dia adalah golongan istimewa di sisi Allah. Antaranya adalah dia tidak dibenarkan untuk memotong kuku, membuang rambut-rambut yang ada pada badan dia, iaitu dia diberikan larangan. Cuma larangan ini tidaklah sampai kepada dosa besar, tetapi para ulama ada membahaskan tentang larangan ini. Sebagai contoh, pendapat yang pertama berkenaan tentang larangan ni, orang yang nak buat korban dilarang memotong kuku, rambut sejak daripada awal bulan Zulhijjah sampailah selesai dia punya ibadah korban. Cuma ada perbezaan, ada ulama yang sederhana, ada yang keras. Sebagai contoh, ada ulama yang memakruhkan, ada ulama yang mengharamkan, ada yang kata mengharuskan saja. Sebab itu kata Mullah Ali Al-Qari dalam kitab Mirqatul Mafatih, benda ini alhasil anal masalah dia khilafiyah. Ini adalah satu masalah yang menjadi perdebatan. Wal mustahabbu liman qasad an yudahi inda Malik wa Syafi'i. Tapi di sisi mazhab kita, Imam Syafi'i dan Imam Malik, sunat untuk kita ini tidak memotong kuku, ala yaqla sya'rihi wala yaqlam zafrihi hatta yudahi. Tidak membuang kuku, tidak membuang bulu-bulu pada badan sampailah kita melakukan korban. Fa in fa'ala kana makruhan. Kalau kita buat, makruh di sisi Imam Syafi'i dan Imam Malik. Dan kalau mazhab Abu Hanifah, huwa mubah, la yakrah wa la yustahab. Benda ni harus saja, nak potong boleh, tak potong pun boleh. Tetapi kalau dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, wa qala Ahmad bitahrimihi, Imam Ahmad mengatakan haram potong rambut. Jadi ini ada yang keras, ada yang sederhana. Tapi kita boleh simpulkan bahawa benda ini nak menunjukkan bahawa orang yang nak melakukan ibadah korban, disebabkan ibadah itu istimewa, maka dia pun sendiri hendaklah melakukan beberapa pengorbanan dulu untuk diri dia. Tidak motong kuku selama 10 hari, tak buang misai. Ini satu pengorbanan sebenarnya, khususnya bagi orang yang memang dah biasa clean shave, dah biasa cukur, licin dan sebagainya. Jadi itu sebagai asaslah perbincangan kita, kelebihan orang yang melakukan ibadah korban ini. Wah, Masya Allah. Saya bila pertama kali bersama dengan Ustaz, Datuk Ustaz kali ni rasa macam masa belajar dulu, Datuk. Dengar lecturer bercakap tu, oh ini macam lecture, dengar ceramah sekali lagi. Bukan ceramah, kuliah tu. Rasa macam kuliah di universiti rasanya.
padat dengan dalil-dalil, padat dengan kata-kata ulama luar biasa. Sebab kalau bagi saya yang bidang agama, dengar tu rasa macam duduk dalam lecture hall, dengar bersama dengan Datuk Ustaz. Dan berbanding dengan mungkin selebriti-selebriti atau ustaz-ustaz yang lain, Datuk Ustaz Badli Shah merupakan pemegang sarjana muda di Universiti Azhar, kemudian sarjana di kalau sekarang panggil Uniza lah Datuk ya. Sekarang dengarnya Datuk sekarang tengah buat PhD. Ya. Jadi saya rasa antara perkara yang Datuk laksanakan tu adalah pengorbanan. Bagaimana dalam keadaan bekerja menjadi imam satu di Masjid Ahmad Kuantan, menguruskan keluarga, berceramah, berdakwah dan juga menyusun masa untuk belajar, menjadi pelajar, sekarang ni pelajar kedoktoran. Okey. Jadi bagi saya sendiri, saya luar biasa kagumlah dengan Datuk. Jadi Datuk, kalau kita tengok kat sirah, kita melihat sirah, kita lihatkan bagaimana ibadah korban ni sangat dekat dengan pengorbanan. Ya, bila kita kata pengorbanan, kita ada pengorbanan seorang ayah, seorang ibu. Semalam kita bersama dengan Dr. Ruzanizah, kita bercerita tentang pengorbanan isteri dan suami. Kalau kita tentang sirah dia berkaitan, bila kita kata sirah, dia mesti ada ibadah korban dan dia adalah pengorbanan. Nabi SAW sendiri apabila dalam Hajjatul Wada', Nabi sebelih 63 ekor unta. Jadi pada kali ini, mengapakah pada zaman kita ini orang-orang yang miskin pun seperti mana yang telah disebut oleh Datuk tadi, ada mazhab yang mewajibkan korban. Ada mazhab yang mewajibkan korban. Jadi bagaimana kalau orang miskin pun kena buat korban, apatah lagi orang-orang yang kaya ni Ustaz? Datuk. Ya. Terima kasih. Ya, memang benar. Sebab itu korban ini bagi setengah aliran, dia memang mewajibkan bagi orang kita ni melaksanakan korban. Sebab korban ni dia tanda kasih sayang kita pertama kepada Allah. Never say no. Tak ada pernah nak bertanya macam Nabi Ibrahim. Suruh sembelih anak, yes boss je. Dia tak ada dakwa-dakwi, tak ada takwil-takwil. Dia yes boss saja. Dan yang kedua adalah tanda kasih sayang kita sesama makhluk. Sebab kita korban ini, kita berkongsi merasakan nikmat Allah kepada golongan yang kurang bernasib baik ataupun orang miskin. Kita kalau sebagai orang Islam, kita disuruh untuk dekat dengan orang miskin. Tapi mari kita tanya malam ni, kita dengan orang miskin dekat ataupun tidak? Nak tahu kita dekat dengan orang miskin ataupun tidak, tengok Facebook kita lah. Facebook kita, Instagram kita, TikTok kita follow siapa? Kita follow orang kaya, usahawan jutawan. Ada kita nak follow yayasan tertentu yang membela asnaf, orang-orang susah, gelandangan, NGO yang membela gelandangan, tak ada. Sedangkan Nabi sebut, amarni rabbi an uhibbal masakin wa dunuwa minhum. Aku diperintahkan oleh Allah untuk cinta kepada orang fakir miskin dan aku mesti dekat kepada mereka. Dahlah sepanjang tahun kita tak dekat pada mereka, setahun sekali saja Allah Ta'ala minta, berilah makan sikit pada mereka. Itu pun kita tak mampu buat. Sebab itu Nabi dengan orang miskin luar biasa sekali. Sehingga terkenal doa Nabi, Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wahsyuni ma'zumratal minal masakin. Ya Allah, hidupkan aku dengan orang miskin, matikan aku dengan orang miskin, bangkitkan aku di padang mahsyar dengan orang miskin. Bayangkan betapa dekatnya jiwa Nabi dengan orang miskin, orang susah. Kita lega-lega cakap baik dengan orang miskin, tapi kita siapa yang kita ikut? Tak, kita tengok orang ni beli rumah besar. Tidak salah untuk motivasi diri, tetapi nak mendekatkan diri orang susah itu kehendak agama kita. Sebab itu dalam Quran, kategori orang yang mesti kita bantu, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 273. Nombor satu sekali, lil fuqara illadzina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi. Ini nombor satu kita nak tolong. Pemberian bantuan itu adalah untuk orang fakir miskin yang mana dia itu tidak berupaya untuk mengubah dirinya pun. Tuan-tuan sekalian, kita ada package misalnya kita membantu orang Islam di Chad. Chad ini 60% masyarakatnya adalah Muslim dan dia negara keempat termiskin di dunia. Sampai peringkat mereka susah, dia minum daripada lopak air, ada yang kita bagi belon, dia ingatkan makanan masuk mulut, macam-macam. Begitu susah sekali. Kalau ikut takrifan daripada Imam Syafi'i dan juga Hambali tentang siapa orang fakir, siapa orang miskin. Ni kita tak rapat dengan mereka, jadi kita tak kenal.
Imam Asy-Syafi'i dia ada memberikan pendetailan. Fakir ini adalah orang yang tak ada apa-apa harta. Tak ada apa harta pun. Mereka tidak ada harta ataupun tidak ada pekerjaan. Ataupun ada pekerjaan tapi pekerjaan itu pula pekerjaan yang tidak halal. Ataupun ada pendapatan tetapi tidak mencapai 50% daripada had kifayah untuk keperluan diri atau keperluan tanggungan dia. Ini berapa ramai di sekeliling kita. Dia had kifayah ni dalam fiqh dia ada 6 aspek keperluan. Basic needs. Perlindungan, makanan, pakaian, perubatan, pendidikan dan pengangkutan. Maknanya orang itu, dia duit dia kalau ada pun tak lepas pun 50% daripada had kifayah dia. Orang macam ni kita kena santuni. Kita kena cari dekatkan diri dengan mereka. Yang kedua orang miskin. Siapa orang miskin? Imam Syafi'i memberikan takrifan, orang miskin adalah orang yang ada harta namun tidak mampu untuk nak penuhi kecukupan keperluan dia. Dia ada harta, ada pendapatan yang halal yang boleh menampung 50% untuk keperluan diri tetapi tak mencapai had kifayah. Sebab itulah orang-orang macam ni kita nak berikan kongsi nikmat dengan mereka. Kalau kita nak cari, tak tercari dia kita. Tak terbuat dia kita. Tapi bila ada NGO ataupun ada agensi yang boleh bantu untuk mengagihkan kepada golongan-golongan ini, maka yang ini kita nak mengambil peluang untuk bekerjasama dengan mereka. Kalau tidak, kita akan berlega di sekeliling orang-orang yang dah biasa kita beri saja. Sedangkan di luar sana, orang fakir miskin ini masih belum dapat disantuni. Dan mereka ni pula ada satu peringkat orang-orang fakir miskin ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la yastati'una darban fil ardi. Mereka ni sampai peringkat tak akan berupaya untuk buat apa kerja pun untuk nak berubah. Jadi kita tak payahlah nak buatkan ceramah motivasi untuk dia orang, tuan-tuan meniaga lah, hendaklah kita ni think out of box lah, hendaklah ada SWOT analysis. Tak guna sebab mereka ni memang setakat situ saja mereka punya kemampuan. Jadi ini ada satu kumpulan yang kita kena santuni. Allah Ta'ala sebut lagi dalam Quran, golongan yang kita kena santuni, yahsabuhumul jahilul aghniya minat ta'affuf. Ada satu golongan lagi, golongan manusia yang orang selalu sangka dia ada duit. Tapi sebenarnya dia tak ada duit. Siapa? Yang ini kalau istilah moden kita sekarang, kita panggil golongan M40, M40. M40, kita di Malaysia ini kita bahagikan masyarakat kita dari segi pendapatan ada T20, ada B40, M40. Jadi kalau T20 ni biasa pendapatan, Wallahualam mungkin ada perubahan setakat saya faham dulu, kumpulan yang berpendapatan 8,319 ke atas. Kalau M40 ni kumpulan pendapatan antara 3,860 sampai 8,319. Kalau B40 bawah pada 3,860. Ini pendapatan isi rumah, bukan gaji individu. Jadi kalau isteri kita campur dengan gaji kita, katalah suami isteri 2,000 seorang, gabung jadi 4,000, maka kita berada dalam kategori pertengahan, middle M40. Orang putih panggil middle class. Jadi golongan M40 ni orang tak tahu, mereka juga sangat terkesan dengan pandemik baru-baru ini sebab kata-katanya adalah orang yang meniaga, orang meniaga. Waktu ekonomi baik, bisnes banyak, projek masuk, restoran pun ramai orang datang. Jadi masa tu dia lah beranilah beli rumah besar, berani beli kereta besar, hobi pun mahal-mahal, basikalnya pun mahal, main helikopter kontrol, beli motor besar. Tapi bila kita pandemik, ekonomi kita buruk, maka projek tak jalan, bayaran sangkut, bisnes akhirnya lingkup. Jadi pukulan kepada golongan M40 ni tidak kurang hebatnya sebab mereka ada komitmen bulanan. Komitmen bulanan mereka lebih tinggi berbanding golongan B40. Sebab mereka kalau dia ada restoran misalnya, dia ada gaji yang perlu dibayar, ada sewa premis dia ada bil utility, air, api, caruman insurans yang kena dibayar. Semua komitmen ini tetap berjalan walaupun pendapatan mereka turun ke paras sifar semasa kita MCO. Jadi berapa lama kumpulan-kumpulan ini nak mampu bertahan jika menghadapi MCO yang begitu panjang sekali tanpa satu sen income pun. Jadi orang selalu ingat golongan ni tak susah sebab mereka ni pandu kereta mewah, dia tak bawa kereta Myvi apa semua ni, kereta besar. Orang nampak dia duduk di kondominium, di harta mas. Tapi orang tak tahu bahawa kereta yang dia bawa, rumah yang dia duduk, itu kadang dah berbulan tak bayar. Orang tak tahu walaupun dia eksekutif, tapi gaji dia kena potong 60%. Orang tak tahu mereka ni dah ambil cuti tanpa gaji dah hampir setahun.
Orang tak tahu, orang tak nampak bos dan semua board of director syarikat kadang-kadang ada yang potong gaji sampai 70% sebab nak pastikan pekerja dapat gaji setiap bulan. Mungkin kita kata, ada kereta ada jual sajalah. Rumah ada jual. Tuan-tuan, nak jual kereta, nak jual rumah bukan senang sekarang ini. Sebab semua orang tengah sesak, orang terdesak. Masa itu orang nakkan moratorium, nak keluar EPF, nak minta BSH. Sekarang ni orang sibuk lebih fikir nak beli ayam, nak beli minyak masak. Orang tak sempat nak fikir nak beli kereta, nak bekerja, kenaikan cukai dan sebagainya lagi. Sebab itu pihak pemerintah diumumkan lebih 600,000 keluarga M40 telah tergelincir jadi B40 sejak daripada pandemik. Jadi, tapi memang golongan ini daripada dulu lagi dah terpinggir. Sebab orang sekarang banyak membela B40. Bahkan pihak pemerintah pun, kalau kita tengok belanjawan negara setiap tahun, memang macam tak ada pun buah tangan untuk M40 ni. Walaupun mereka ni yang merancangkan ekonomi negara. Sebab itu, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Engkau kenal orang-orang ini. Mereka ini tak pernah minta duit dengan orang, tapi dia susah. Dia sebenarnya dia pun susah juga, tapi dia tak macam B40 yang berani minta, berani gantung bendera depan pagar. Dia orang berani meminta-minta depan bank, ketuk tingkap kereta dekat traffic light. Orang M40 dia tak akan buat begitu, dan mereka tak pernah mendesak-desak untuk mendapatkan sesuatu. Padahal mereka ini juga Allah Ta'ala sebut adalah golongan yang kita kena santuni kerana mereka susah. Jadi bayangkanlah sepanjang umur kita berapa orang golongan sebegini kita pernah santuni. Sebab orang selalu sangka dia ada duit padahal mereka pun susah. Sebab itu dengan kita melakukan ibadah korban, yang ini boleh kita meratakan dia punya pembahagian dan pemberian dia. Fakir miskin yang B40 pun kita bagi, orang-orang sederhana yang M40 pun dapat. Jadi merata dia punya pembahagian. Jadi sebab itu kita nak mengajak muslimin muslimat, kalau ada peluang orang nak ajak untuk buat korban dan orang yang nak buat tu pula ada pengalaman, ada sistem kerja yang bagus, boleh pengagihan yang begitu baik, jangan kita berlengah lagi. Sebab kalau kita sendiri nak buat, percayalah hanya berlega di sekeliling kita saja orang yang menerima manfaat korban tu nanti. Masya Allah. Bila Datuk tadi sebut berkenaan M40 pun termasuk dalam orang yang tergelincir tadi, 600,000 tadi tu, saya teringat Datuk masa kami pergi ke Sempurna beberapa bulan lepas, berjumpa dengan komuniti umat Islam di Sempurna yang mereka ini kebanyakannya kita kata bukan B40, bawah pada B40 lagi. Kalau ada underground tu adalah bawah tu lah. Sebab gaji mereka ni Datuk, satu hari RM15. InsyaAllah. Dia kerja, dia tangkap ikan, nak hantar sampai tahap kemiskinan tu, duduk di pulau, nak hantar anak pergi ke darat ataupun pergi ke tanah besar untuk daftar IC pun tak mampu. Jadi mereka ni kita tengok kesian sangat. Tapi dalam perbincangan antara saya dengan rakan saya, kita tengok antara mereka dan juga sahabat-sahabat di KL, siapa sebenarnya lagi miskin? Yang sebenarnya lagi miskin di KL. Di KL. Yang di KL tu kerana komitmen itu ini mereka tak ada tangkap ikan, boleh menyelam, boleh mandi. Jadi sedemikian yang betul seperti mana yang Datuk sebut tadi. Okay Datuk, kita ada soalan daripada kita punya penonton di Facebook Yayasan Ikhlas. Kalau kita boleh raikan sekejap soalan dia daripada Puan Sabariah Rejikan berkenaan korban Ustaz. Datuk, bagi suami yang tak mampu buat korban, boleh tak isteri tolong bayar korban untuk suami, atau boleh tak kongsi suami isteri untuk satu bahagian korban? Silakan Datuk. Baik, terima kasih. Tidak jadi masalah untuk sesiapa saja melaksanakan ibadat korban. Kalau orang tu hidup ke ataupun orang dah mati pun tak ada masalah untuk kita nak buat korban. Jadi jawapannya boleh, tidak menjadi satu masalah. Kepada isteri ataupun anak nak buat korban, mak bapaknya tak mampu, jadi sama saja. Boleh dilaksanakan. Nak kongsi boleh, tak kongsi pun boleh. Selama mana yang kita korban tu mestilah mengikut lunas-lunas yang telah ditetapkan oleh syariat. Iaitu bahimatul an'amnya, misalnya terdiri daripada unta, lembu, kambing. Jangan selain daripada itu, maka yang itu saja ada beberapa perbahasan. Jadi selain daripada
Yang dinyatakan tidak ada masalah bagi isteri untuk melaksanakan korban bagi pihak suami dia yang tak mampu. Okey, saya harap Puan menjawab soalan Puan Sabariah tadi. Baik, sebelum kita teruskan, Datuk, saya rasa Datuk dah menonton kot filem Mat Kilau. Ya, dah menonton. Masya-Allah. Ada kita ambil 1 minit untuk review Datuk. Mungkin nak ambil review Datuk tentang filem Mat Kilau. Kalau Datuk boleh kongsikan 1 minit. Oh, filem Mat Kilau. Filem bukan untuk memberitahu tapi untuk mencetus mahu ya. Sebab itu bagi sejarawan, dia tengok cerita filem Mat Kilau tu, dia akan sesaklah dada dia sebab banyak pertentangan beberapa perkara, tapi dia untuk orang mendapat semangat tu boleh, tak ada masalah. Yalah, nak dapat accurate 100% tu memang tak dapat lah. Pakaiannya, watak-wataknya itu memang ada yang wujud, ada yang tak pernah wujud, watak awang ke apa tu memang tak. Tapi lah dia hanya untuk mencetus semangat patriotik, dan itu satu benda yang bagus. Jadi yang banyak komplain tu memang sejarawan sejati lah yang memang yang dia hanya buku tu lah rujukan dia paling utama. Tapi ini percubaan yang baik daripada anak-anak muda kita, dan saya dipahamkan lebih banyak naskah sejarah akan diangkat lepas pada ni, termasuklah cerita-cerita yang melibatkan Angkatan Tentera Malaysia dan sebagainya lagi. Saya kira ini baguslah. Tak dapat ketepatan 100%, tapi saya ulang, filem hanya untuk mencetus mahu, bukan untuk memberitahu. Itu yang mustahak lah. Mencetus mahu bukan untuk memberitahu. Saya nak beritahu baca buku. Sentiasa ada apa orang kata rhyme dia tu. Sentiasa menarik daripada awal tadi Datuk dah banyak rhyme. Okey Datuk, kita nak pergi satu lagi soalan daripada kita punya ni untuk program kita pada malam ni. Mungkin dia keluar sikit daripada tajuk korban Datuk. Kita sebagai seorang muslim, maklumlah malam ini kalau ikutkan sedikit lagi kita akan masuk hari tarwiyah. Esok kita akan masuk hari tarwiyah. Dan tadi sempat saya cari-cari maklumat tadi, mungkin Datuk boleh betulkan kalau saya salah. Hari tarwiyah ni adalah hari yang Nabi Ibrahim AS bermimpi pada malamnya yang Nabi Ibrahim AS menyembelih Sayyidina Ismail, Nabi Allah Ismail. Jadi disebabkan mimpi tersebut, Ibnu Qudamah sebut apa nama tu, dia mimpi tu dipanggil sebagai tarawu. Jadi dipanggil sebagai ayat tarawu kalau tak silap saya. Jadi dipanggil sebagai hari tarwiyah. Jadi untuk mengambil kita kata, orang kata bila dah masuk apa tu haji. Saya bila kata haji ni Datuk, sebenarnya saya ni kerja dengan bawa orang pergi umrah ni kerap lah dululah. Jadi bila tengok orang pergi haji tu rasa rindu, jealous pun datang lah. Jadi ada ke bagi sahabat-sahabat kita yang tak dapat pergi haji tahun ini, ada ke ibadah yang kita kata ganjaran dia lebih kurang ataupun sama ataupun lebih sikit daripada mengerjakan haji tu? Baik, terima kasih. Pertama sekali tentang hari tarwiyah ini, dia antara penyebab 10 pertama Zulhijjah jadi mulia sebab wa fiha yaumul arafah wa yaumul nahri wa yaumut tarwiyah. Arafah ni 10 Zulhijjah ni dia jadi mulia sebab ada hari Arafah. Hari Arafah ni hari besar umat Islam lah. Sebab itu saya selalu sebut di mana-mana, pergilah umrah 10 kali pun takkan sama dengan nikmat pergi haji. Haji ni nikmat dia hari Arafah lah. Satu kemanisan yang kita tak boleh nak kongsikan. Dia ada, walaupun orang ramai tapi kita bersendirian dalam keramaian. Kita duduk merayu, pandang langit, tengok daripada Zuhur sampai, dia ada nikmat. Umrah tak sama. Umrah ni ritual kita dalam masjid je. Dia lain lah nak cerita, tak kerti lah, pergilah haji kalau nak tahu macam mana rasanya Arafah itu. Dia satu nikmat. Hari Arafah, Yaumun Nahri, hari kita melakukan korban, wa Yaumut Tarwiyah. Hari Tarwiyah ni seperti yang Ustaz sebut tadi, ya, kata ulama, kata Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, dia hari Nabi Ibrahim mimpi menyembelih Nabi Ismail. Jadi dia bertanya-tanya, adakah itu perintah ataupun itu hanyalah bisikan syaitan. Jadi dia tertanya-tanya tu dalam bahasa Arab dia panggil yurawi. Yurawi masuk kepada tarwiyah. Dan ada juga yang mengatakan 8 Zulhijjah menjadi tradisi daripada dahulu lagi, jemaah haji akan pergi ke Mina untuk bermalam. Keesokan siangnya baru mereka bergerak ke Arafah. Cuma sekarang ni sebab orang dah makin ramai,
pihak muassasah dah susun kita 8 Zulhijjah terus pergi ke Arafah terus sajalah. Terus simpan barang di kemah Arafah. Kalau dulu pergi ke Mina dulu, taruh barang di Mina dan kita akan siapkan bekal air kita di Mina. Esok baru pergi ke Arafah. Jadi perbuatan menyiapkan air itu diistilahkan sebagai yatarawawna. Yatarawawna tu maknanya menyiapkan air. Jadi itu asasnya kenapakah dipanggil sebagai hari tarwiyah. Cuma balik kepada persoalan yang ditimbulkan, bagaimanakah kita, rakan-rakan kita sekarang sedang berada di tanah haram, tapi mereka ini, kita yang duduk di tanah air ni macam mana gaya ni. Saya nak kongsikan pada malam ini, ada satu kitab, Tazkiratul Awliya, tentang kisah ada seorang dia niat nak pergi haji. Kitab ini karangan Al-Athar Al-Naisaburi dalam bahasa Parsi, tapi telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Al-Wastani Asy-Syafi'i. Jadi kitab ini atau buku ini begitu baik sekali menceritakan tentang dalam Tazkiratul Awliya ni ada satu kisah satu orang, Abdullah bin Mubarak, Ibnu Mubarak, guru kepada Imam Bukhari. Satu ketika dia pergi buat haji. Dia pergi haji, habis dah selesai dia buat haji, malam tu dia tidur. Dalam tidurnya dia bercerita antara dia sedar ataupun tidak dalam keadaan mamai-mamai, dia mendengar ada dua malaikat yang saling berbual-bual, saling bercakap. Jadi dia dengar perbualan malaikat ini. Malaikat yang pertama tanya kepada malaikat yang satu lagi, berapa orang pergi haji tahun ini? 600,000 orang. Jadi malaikat ni tanya lagi, daripada 600,000 berapa yang dapat haji diterima oleh Allah? Jawab malaikat yang satu lagi, tak ada seorang pun haji diterima oleh Allah tahun ini. Kata malaikat, macam mana satu orang pun tak diterima langsung ni? Oh, ada yang sombong, ada yang datang kerana nak bisnes, macam-macam lah, ada yang buat online bisnes, berada depan masjid. Jadi macam-macam perangai, bukan 100% kerana Allah. Jadi tiba kata malaikat, ada satu orang tukang baiki kasut di Damsyik, namanya Ali bin Al-Muwaffaq. Tahun ni dia tidak pergi haji, tapi dialah satu-satunya orang yang Allah beri dia haji yang sempurna. Jadi Abdullah bin Mubarak terkejut. Dia pun bangkit daripada tidur mamai-mamai itu. Dia teringat malaikat tadi ada sebut satu orang laki-laki nama Ali bin Al-Muwaffaq. Duduk di Damsyik, tahun tu tak pergi haji. Dia duduk di Syria, tapi dia dapat pahala haji. Beratus ribu orang di Mekah tak dapat pahala haji. Jadi dia rasa, ini tak boleh jadi, aku mesti mau cari ni, siapa orang. Ringkas cerita, Ibnu Mubarak pergilah sampai ke Damsyik. Dia jumpa, tanya orang mana rumah Ali Muwaffaq. Oh, orang kenal, dia tukang kasut. Sampai ke rumah, dia pun kenalkan diri. Saya Ibnu Mubarak, boleh tak saya nak bincang sikit? Apa dia pun cerita benda aneh yang berlaku pada dia. Begini-begini. Saya nak tanya, apa sebab kamu boleh dapat pahala buat haji padahal kamu masih ada di Damsyik ini? Dia pun cerita, oh begini tuan, saya ni kerja gaji tak besar. Saya kumpul pendapatan upah saya baiki kasut. Tiap-tiap hari saya kumpul, sampailah tabungan saya sampai 350 dirham. Dan untuk nak buat haji masih belum cukup sebab minimum kos nak buat haji zaman itu 400 dinar. Jadi saya cari lagi nak cukupkan duit saya supaya dapat pergi ke Mekah. Saya punya isteri ni hamil, kata dia. Satu malam sedang kami rehat, tiba-tiba isteri saya terhidu bau macam orang bakar daging, barbecue. Jadi isteri yang hamil kata, bang, terasa pula nak makan ni, orang ni bau ni, sedap lah. Dia isteri hamil, dia tak sampai hati. Jadi dia pun kata, tak apalah abang cari rumah mana yang sedang barbecue, nak bertry lah minta sikit, kok dapat. Dia pun pergi. Rupanya bau tu datang dari suatu pondok. Dalam tu ada seorang janda dan beberapa orang anak. Dia nampak tengah berasap dapur dia. Jadi Ali Al-Muwaffaq pun ketuk pintu minta izin masuk. Dia tanya, minta maaf, ibu nak tanya, boleh tak saya minta sikit daging ini? Kata makcik ni, minta maaf, daging ini halal untuk kami tapi haram untuk kamu. Tanya, kenapa pula begitu? Katanya begini, kami ni orang miskin. Jadi daging yang saya bakar ni adalah bangkai keledai yang saya jumpa di tengah jalan. Kami orang miskin, kami je boleh makan. Awak tak boleh, awak orang senang, tak boleh makan. Jadi Ali Al-Muwaffaq rasa terpukul. Dia tak sangka dalam kejiranan dia ada orang yang sangat susah sampai terpaksa ambil bangkai untuk dia beri makan kepada anak. Jadi kerana dia rasa begitu tercabar sekali, dia ambil duit dia di rumah 350. Dia pergi kepada makcik ni, dia bagi duit. Dia kata, makcik ambil duit ni, beri makan anak-anak. Cari bekalan, beri makan. Makcik ni terkejut. Lantas kata Ali Al-Muwaffaq, dia berdiri di depan rumah. Dia kata, ya Allah,
haji aku sampai depan rumah aku saja. Aku nak Allah. pergi, tapi ada orang yang lebih susah daripada aku terpaksa tolong dia, ya Allah. Jadi cerita tentang Ali Al-Muwaffaq ini banyak disebutkan dalam banyak kitab, termasuk kitab Irsyadul Ibad. Itu Zainuddin Al-Malibari ada juga mencatatkan kisah ini. Dalam kitab Tazkirah Aulia disebutkan bahawa lepas daripada Abdullah bin Mubarak kejadian itu dia jumpa dengan Ali Muwaffaq, dia begitu insaf sekali. Dia sendiri 40 kali buat haji. Bayangkanlah, Abdullah Mubarak ni terkenal 40 kali buat haji. Jadi rasa terpukul sekali. Ada orang yang sanggup mengorbankan nak pergi haji kerana nak tolong orang susah. Jadi Abdullah Mubarak sejak daripada itu dia gunakan setahun dia akan buat persiapan untuk buat haji, setahun lagi untuk dia tanam pokok, bertani, dan 1 tahun lagi untuk berdagang supaya dia tak tiap-tiap tahun pergi haji. Jadi tuan-tuan, apa pelajaran kisah ini? Barangkali kita tak pergi tahun ini kerana kita korban. Kita korbankan nak menolong mak kita misalnya untuk perubatan, ataupun nak menolong ada orang memerlukan nak sambung belajar lepas SPM. Percayalah bahawa kalau niat kita betul-betul nak menolong orang, maka kita dapat juga pahala sama macam orang pergi haji. Kita tak kata orang pergi Mekah tu semua pentingkan diri sendiri, tak nak tolong orang. Bukan, tidak, itu fitnah. Kita sendiri, kita nak pergi, tapi kalau duit patut pergi umrah tapi tak dapat kerana adik kita nak pakai nak masuk universiti. Kita doalah pada Allah, ya Allah, umrah aku sampai depan rumah aku je. Duit ni aku dah simpan elok-elok tapi terpaksa nak nolong orang. Jadi ini memberi semangat pada kita tolong orang. Baik itu Nabi SAW kata, aku kalau diberi pilihan antara tolong orang dengan iktikaf dalam Masjid Nabawi sebulan, aku pilih tolong orang lagi. Sebab menggembirakan orang itu jauh lebih aku suka daripada aku sekadar duduk dalam masjid gentil tasbih. Jadi jangan susah hati, kita tak ada di Mekah, tak ada masalah, tolong orang. Caranya yang paling mudah waktu terdekat ni buat korban lah. Itu yang paling mudah. Allahu Akbar. Biasa dah dengar, tapi bila dengar daripada Datuk tadi, ya Allah, macam first time dengar cerita ni Datuk. Biasa dengar halal dan haram hukum, tapi kali ni baru dapat cerita penuh tu. Baik Datuk, saya kerana pada tahun ini kita punya raya korban di Malaysia pada hari Ahad dan raya korban di Mekah pada hari Sabtu. Saya ada 2 soalan Datuk. Ini sebenarnya soalan personal, tak ada dalam skrip. Soalan pertama, kita nanti kalau Nabi kata puasa hari Arafah tu hari Jumaat ke hari Sabtu Datuk? Itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya sahabat-sahabat kita yang buat korban luar negara ni, di mana-mana sekali lah, korbannya pada hari Sabtu yang disebabkan korban raya di tempat negara tersebut pada hari Sabtu. Jadi bagaimana korban tu Datuk? Saya berpendapat apa juga masalah pertelingkahan takwim dengan mana-mana negara luar daripada kita, hendaklah kita meraihkan takwim lokal kita ataupun tempatan kita. Dan itu yang lebih selamat dan melegakan. Bukan tak boleh kita nak follow, kalau Mekah macam ni keesokannya automatik lah kita. Kalau semua orang nak mengikut waktu di tempat lain, maka dia akan memberi kacau banyak perkara. Sebab itu kalau kita tak nak follow kita punya waktu tempatan kita, jadi agak susah untuk kita nak aplikasikan ibadah dalam banyak perkara. Contoh saya teringat ketika Datuk Dr. Muzaffar Syukur, Datuk Seri Syekh Muzaffar Syukur pergi ke angkasa lepas. Itu memang susah betul dia nak menentukan waktu semayang dia dan sebagainya lagi. Sebab kalau dia nak ikut waktu di Mekah ke, waktu di Malaysia ke, bilakah agaknya dia nak melaksanakan segala kewajipan sebagai Muslim? Maka mudahnya adalah dia mengikut local time dia, tempatan dia, tempat dia ketika itu. Ataupun orang yang sedang berada di negara-negara yang summer 6 bulan, winter 6 bulan, kadang malam tak ada matahari langsung selama 3 bulan. Kalau dia nak mengikut cara orang, jadi saya ingat akan mendatangkan beban pada dia. Maka saya tidaklah mahir di dalam masalah fiqh. Itu bukan fakulti yang berbeza. Tapi saya melihat kita ikut sahaja suasana kita di peringkat tempatan ini. Itu yang lebih selamat lagi. Allahu'alam. Okey. Masya Allah. Terima kasih banyak Datuk atas respon. Kita nak ada masa sikit Datuk, kita nak buka kepada kita punya penonton-penonton yang berada di Facebook Yayasan Ikhlas, Facebook Korban Ikhlas dan YouTube Yayasan Ikhlas. Sekiranya kita buka soalan kepada Datuk 1 minit, sekiranya ada soalan boleh ajukan di ruangan komen.
Yang bertuah, soalan yang bertuah tu nanti kita akan pancarkan, insyaAllah kita akan bacakan. Sementara kita menunggu soalan tu, Datuk, yang dikatakan buat PhD tu di universiti mana, Datuk? Di Pahang. Kita buat di Pahang. Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah. Dulu Kuipsas. Dulu namanya Kipsas. Jadi Kuipsas, sekarang jadi Unipsas. Masya-Allah. Saya kalau nak kata idola tu idola juga, Datuk. Bila kami dah dengar Datin bagi tahu baru ni Datuk sama PhD, Allahu Akbar. Nak cari ustaz selebriti yang sambung belajar sampai ke tahap PhD, saya rasa jarang-jarang kita jumpa lah. Ramai dah doktor, ramai saja ya. Isi masa. Allahu Akbar. Isi masa. Mungkin yang bersama dengan kita pada malam ni kagum dengan Datuk sampai terlupa nak bagi soalan, Datuk. Saya jarang ada ceramah saya buka soalan sebab saya rasa jemaah faham. Allah. Sebab bagi saya kalau majlis ceramah banyak soalan, mana jemaah tak faham. Okey. Memang biasa tak ada soalan pun. Okey. Mudah-mudahan faham lah. Dah doa daripada awal tadi kan, buka hati, buka dada. Okey lah. InsyaAllah. Biasanya dia musyarakah, Datuk. Dia ada musyarakah perbincangan tu. InsyaAllah faham, mudah-mudahan. Saya rasa mungkin kita nak tutup kita punya ruangan perbincangan kita ataupun ruangan soalan. Datuk, untuk yang terakhir, Datuk, mungkin Datuk nak ada kesimpulan daripada sesi kita pada malam ini yang kita yang kita sebutkan sebagai korban ibadah yang istimewa. Sebab ada saya jumpa ada orang tanya bagaimana korban ni banding dengan solat kita ada sujud, Datuk. Kita ada sujud yang kita Allah rasa hati tu rasa itulah. Tapi korban ni dia tak berkaitan kita, dia berkaitan dengan lembu ataupun berkaitan dengan binatang. Mungkin ada yang terakhir daripada Datuk kesimpulan lah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita melaksanakan korban ini sebenarnya Allah Ta'ala nak tunjuk bukannya kita korbankan lembu itu. Kita sebenarnya nak korbankan sifat binatang yang ada pada diri kita. Kita manusia ni banyak perangai-perangai binatang pada diri kita ni. Hakikatnya kita sembelih sifat binatang yang ada pada kita. Dalam Quran ada 7 ayat Allah Ta'ala sebut manusia ni ada 7 karakter binatang yang ada pada kita. Sama ada kita sedar ataupun tidak. Karakter pertama Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala menyebut manusia ni ada perangai dalamnya perangai seperti anjing. Itu ada Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 176. Famasaluhu kamasali kalbi in tahmil alaihi yalhas atau tatruku yalhas. Perangai anjing ini, dia perangai ni kalau kau halau dia hulurkan lidah. Kalau kau biarkan dia tetap jeli lidah. Apa perangai anjing yang ada pada kita manusia? Bukan kata kita anjing, perangai anjing. Anjing ini adalah binatang yang sangat setia, sangat patuh, ikut SOP, taat betul. Tetapi dia hanya taat kepada orang yang beri dia makan saja. Maka kalau orang tu jahat sekalipun, tapi bila dia bagi makan, dia akan taat pada penjahat. Asalnya anjing jaga harta kita, dia taat pada kita. Tapi datang perompak bagi makan, dia tak menyalak langsung pada perompak. Inilah perangai manusia yang tidak mau tunduk kepada Quran, tidak mau tunduk. Jadi ketika kita buat korban, kita nak sembelih perangai binatang itu. Yang kedua Allah Ta'ala sebut manusia ni perangainya adalah perangai seperti haiwan ternakan. Surah Al-A'raf ayat 179. Ya Allah Ta'ala sebut ulaika kal an'am balhum adall ulaika humul ghafilun. Orang yang Allah Ta'ala sebut perangainya lebih teruk daripada binatang ternak. Tuan-tuan, binatang dalam dunia ni ada 3. Satu binatang liar, satu binatang peliharaan, satu binatang ternak. 3 ni nilai dia berbeza. Kalau binatang buas itu memang duduk lautan, tak ada orang berani dengan dia. Binatang peliharaan ni macam kucing siam, macam ikan arowana. Orang sayang pada dia, harga dia mahal. Kenapa dia mahal? Value dia, nilai dia. Tapi kalau binatang ternak, dia punya nilai terhadap gemuk dia je, terhadap berat dia je, harapkan besar je. Sebab tu macam lembu. Lembu ni, kita beli lembu ikut grade. Lembu macam kaki tangan kerajaan juga ada grade tu. Grade 44, grade 48.
Dia ada grade triple A untuk 270 kilo ke atas. Kalau beratnya 180, 200 kilo itu grade C je. Tapi kalau triple A harga sampai 7-8 ribu itu 270 kilo ke atas. Artinya manusia kalau dia perangai macam binatang ternak, dia lebih kurang lembu . Dia punya nilai harga diri dia pada badan dia saja. Tak ada harga. Siapa golongan ini? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha lahum adhanun la yasma'una biha. Ada mata tak guna, ada telinga tak nak mendengar, ada hati tak nak bertimbang rasa. Ulaika kal an'am. Inilah macam binatang ternak. Balhum adall, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Jadi ketika hari korban, ini kita nak sembelih perangai-perangai lembu yang ada pada kita. Bukan lembu itu, lembu dalam diri kita. Perangai ketiga Allah Ta'ala sebut, saya ringkaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 65, perangai macam beruk, monyet. Apa perangai monyet? Serakah, kulu, kilir, melompat-lompat, terkinja-kinja. Itu yang kita tengok dalam TikTok, melompat-lompat itu. Yang ini kita nak sembelih. Kita nak sembelih perangai-perangai begini. Yang keempat, Allah Ta'ala sebut perangai manusia macam binatang dalam Quran. Ini kasar sikit lah sebutannya, tapi terpaksa sebut sebab nama binatang itu memang itu. Apakah haiwannya? Wal khanazir wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa abadat taghut. Allah Ta'ala sebut ada manusia ni perangainya macam babi. Itu disebut dalam surah Al-Ma'idah ayat 60. Bukan orang, kita lah ada perangai-perangai babi itu. Ni saya tak ulas lah, takut ada yang tengah makan. Yang kelima, ada perangai seperti labah-labah. Ini Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ankabut ayat 41. Apakah perumpamaan Allah nak umpamakan perangai manusia seperti labah-labah ini? Dia merasa dia dah begitu gagah dan kuat ataupun dia kaya kerana dia memiliki harta. Sama seperti labah-labah, dia buatkan dia punya sarang, dia rasa dia dah kuat dah. Pada sarang dia tu tak ada apa pun. Tolak dengan pintu, putuslah sarang dia tu. Maka ada manusia yang dia sangka dia dah jadi usahawan jutawan, ada kereta pintu boleh buka begini. Dia boleh makan daging sampai harga 40-50 ribu harganya. Dia boleh macam-macam lah, dia tunjuk dia pusing dunia dengan private jet. Dia rasa dia dah berada di kemuncak karier. No, dia lupa dia tu seperti labah-labah. Sebenarnya itu semua benda rapuh saja. Boleh ada manusia perangai seperti nyamuk. Itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 26. Ada manusia perangai macam keldai, disebut dalam surah Jumaah ayat yang kelima. Saya ringkaskan, korban ni simbolik. Bukannya kita sembelih haiwan itu semata-mata, tapi sembelih perangai-perangai haiwan yang ada dalam diri kita. Allahuakbar.